أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Nazim pula, pengerusi surau, juga kepada tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para asatizah, ahli jawatan kuasa surau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita sekali lagi pada malam ini seusai menunaikan solat maghrib berjemaah. Diambil sedikit masa untuk kita buat kajian-kajian di dalamnya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaat dan kebaikan. Dan ini jugalah yang akan menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan di negeri akhirat kelak, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Semalam saya kuliah ada satu tempat dah. Tuan-tuan, orang yang biasa saya pandang dia ketika mana kuliah, malam tadi saya tanya, mana tak ada hadiah hari ni? Pasal dia selalu ada. Kemudian jemaah kata, oh dia dah meninggal dah Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, cepat je masa berlalu. Padahal baru berjumpa bulan lepas. Seminggu ataupun tak, saya rasa 2 hari setelah saya kena stroke tu, dia meninggal dunia. Tuan-tuan, kematian tidak pernah melupakan kita, tuan-tuan. Bahkan senantiasa mengejar kita, tuan-tuan. Itu pasal kalau kita tengok dahulu salafus salih, bila mana dibacakan berkaitan dengan ayat Al-Quran, berkaitan dengan kematian, azab neraka Allah, azab kubur, mereka itu pengsan. Sehingga kan ada di antara mereka bila mendengar berkaitan dengan neraka Jahannam, berkaitan dengan neraka Jahannam, berkaitan dengan neraka Jahannam, hilang langsung tawaan mereka, tertawa mereka hilang. Bahkan saat itu mereka akan rasa ketakutan sangat-sangat. Itu tuan-tuan diorang. Kalau kita tengok yang terdahulu daripada kita, tak? Kita lah ni boleh lagi lah tertawa. Ada kerana apa? Kita belum masih lagi menghayati, termasuk saya, berkaitan dengan ayat-ayat ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak? Maka kita ni tuan-tuan lepas ni berusaha sungguh-sungguh untuk mengambil iktibar daripada bacaan ayat Al-Quran yang selalu kita baca. Ambillah tuan-tuan, supaya hati kita itu
menjadi tunduk kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Tak? Kerana apa tuan-tuan? Itulah tandanya hati kita belum lagi keras. Tuan-tuan, gitulah. Ya Allah, Ya Allah, permudahkanlah kami Ya Allah, dan berikanlah kami kepahaman di dalam memahami isi kandung ayat suci Al-Quran. Tuan-tuan, Allahumma amin. Baik, pada malam ni kita berkisar berkaitan dengan bab motivasi agar khusyuk di dalam solat. Tuan-tuan, berapa tahun kita solat dah? Ada 40 tahun ataupun lebih. Dan tuan-tuan bandingkan solat yang kita lakukan seawal usia yang baligh dengan sekarang, ada tak perubahan di dalam solat? Kita kena tengok yang itu. Dan dalam bab ni dikata apa? Yakni bab motivasi agar khusyuk di dalam solat. Ada? Khusyuknya ataupun khusyuk itu berarti tenang. Ada? Alif lam kha shin waw ain. Khusyuk berarti tenang di dalam solat. Al-Baghawi kata apa? Khusyuk itu pada tubuh, mata dan juga suara. Dan Abu Asyaimah berkata khusyuk itu menundukkan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu sekali. Tak? Bila kita belum masuk pada permulaan lagi hadis tak. Kata apa? Khusyuk itu berarti tunduk pada perintah serta menerima dan melaksanakan semua ketentuan Allah tanpa perasaan berat. Jiwa dan raganya tertuju hanya kepada Allah. Ya Allah, tuan-tuan. Solat tu, tuan-tuan. Itu pasal sebelum masuk kepada bab motivasi agar khusyuk di dalam solat ini, diletakkan sebelum itu sutrah. Jadi tuan-tuan kena faham berkaitan dengan susunan. Ada, yakni dikata apa, pasal apa diletakkan sutrah itu sebelum masuk khusyuk? Kerana sutrah itu antara salah satu pemangkin untuk kita khusyuk, biarpun hukumnya sunat. Hukum dia sunat je, tuan-tuan. Bahkan kalau kita tengok yang garisan depan, yang tuan-tuan tengok garisan saf ni juga antaranya adalah yang dinamakan pembeza di antara orang yang salat dengan orang yang tidak salat. Tak? Kemudian kata apa lagi? Definisi ini memunculkan pertanyaan tentang dari mana datangnya khusyuk. Apakah daripada hati atau indera manusia ataupun gabungan keduanya? Tu pasal tengok bagaimana sahabat bila solat, dia menemui kelazatan di dalam solat, kan? Lazat, tuan-tuan. Makna kata biarpun biarpun ada anasir luar yang boleh mengganggu, namun dia boleh tenang di dalam solat. Allahumma salli ala Muhammad. Gitu sekali. Dan kemudian Sa'id bin Al-Musayyab menyatakan jika hati khusyuk maka indra akan khusyuk. Hal ini juga disinyalir oleh Ar-Razi dengan menyatakan bahawa khusyuk itu gabungan hati dan juga indera manusia. Itu pasal dalam solat, tuan-tuan, pergerakan tangan biarpun dia tidak membatalkan solat, namun dia kat situ kita tahu dah bagaimana grade kita solat, betul tak? Yang boleh dia pula tangan gerak sini, tangan gerak sini, ada je benda-benda yang nak digapai, digentelnya baju, ada. Itu menandakan khusyuk itu tak ada, hilanglah, ataupun dia boleh boleh mengganggu di dalam solat. Bahkan orang sebelah boleh ganggu solat. Ada. Baik. Menghadirkan hati di dalam solat. Dan melakukan gerakan solat dengan tenang merupakan bentuk khusyuk di dalam solat. Baik, tuan-tuan, bila kita solat tu kan,
kita solat tu pergerakan dia tidak tergopoh gapah. Tidak tergopoh gapah. Elok je. Dan makmum pun begitu juga. Tu pasal kita ni solat berjemaah. Tuan-tuan, solat berjemaah di situ timbul kekuatan aura dia. Yakni kalau kita solat seorang-seorang, kita akan ada tergopoh gapah. Tidak? Tapi bila mana kita solat berjemaah, maka di situ kita akan lihat kekuatan. Ada kekuatan kita solat. Tu dia. Tu pasal kita digalakkan untuk solat berjemaah. Dah. Baik. Melakukan semua ini dengan penuh kesedaran bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi gerak-geri hamba-Nya. Perkembangan khusyuk itu dengan selalu memperhatikan dan belajar daripada kesalahan diri. Bila kamu menyedari kekurangan dan keburukan kamu, maka kamu akan selalu merendahkan hati dan tidak akan sombong. Semua yang kamu lakukan semata-mata mencari keredaan Allah. Kamu akan lebih khusyuk bila menjaga diri daripada perbuatan tercela, selalu mendengarkan nasihat orang, selalu menyediakan waktu untuk mengkoreksi diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang tidak diredai oleh Allah. Tuan-tuan, dah, kita nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang yang reda, dia dapat keredaan Allah, maka tuan-tuan, semua yang dilakukan semuanya berdasarkan daripada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu tuan-tuan. Alah, senang cerita ginilah tuan-tuan. Kita ada kalau kita ni contoh. Kita ni dapat lesen daripada raja ataupun sultan kan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada dapat surat dia ataupun rencana, tuan-tuan pergi manalah? Macam mana orang pergi? Orang lepas masuk. Kita tunjuk je tuan-tuan lepas masuk. Tuan-tuan bayangkan bila mana kita mendapat keredaan Allah, manalah tuan-tuan pergi pun, tuan-tuan, orang akan rasa tuan-tuan, ya Allah. Contohlah tuan-tuan bila tengok Dr. Zulkifli Al-Bakri kan, orang yang tuan-tuan, orang yang alim tuan-tuan, ulama ni tuan-tuan, tok guru ni, dia kalau gimana tuan-tuan, orang benci macam mana pun kat dia, orang tak suka pun tuan-tuan, bila tengok dia jadi macam Allah tuan-tuan, Allah. Kita tak payahlah macam saya tuan-tuan. Saya datang sini tuan-tuan, Allah ada kuliah ustaz, aku kan tak ada. Gitu tuan-tuan. Dia boleh cakap macam tu, tak apalah, pasal saya ni bukan siapa-siapa pun. Tahu? Dia kalau dengar Ustaz Faizal tak datang malam ni, lega. Gitu kan. Allahumma salli ala Muhammad. Betul ke tuan-tuan? Nak ngaku tak sanggup, tahu dah. Baik, kita tengok kat sini. Roh di dalam solat adalah khusyuk. Roh di dalam solat adalah khusyuk. Diterima atau tidaknya solat seseorang di sisi Allah dilihat daripada sejauh mana ia khusyuk di dalam solatnya. Allah memuji orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Syekh Haddad menyatakan salat yang baik adalah salat yang dikerjakan dengan penuh kekhusyukan, benar bacaannya, faham maknanya, dan rendah hati di hadapan Allah pada saat rukuk, pada saat sujud, sepenuh hati mengagungkan kebesaran dan keagungan Allah, menjauhkan fikiran dari segala hal duniawi yang dapat mengganggu kekhusyukan di dalam solat. Tuan-tuan nampak tak benda ni diterangkan? Betul tak? Contohlah macam tu, pasal bila mana kita lapar, kita disuruh makan dahulu supaya solat tidak terganggu. Ni dok, dia kata asal boleh makan, dia lantak sungguh. Bila solat dia jadi berat, tuan-tuan. Solat dalam keadaan kekenyangan yang terlampau hilang, dia tak jadi, tuan-tuan. Sungguh disuruh jamah, Jamah, bukan timah, jamah. Kan, jamah je, makan sikit, barulah barulah dia, kalau kita tengok, boleh mendatangkan, dia boleh
fokus kepada solat. Itu yang penting. Baik. Kemudian kita tengok lagi. Solat yang dilakukan dengan tidak khusyuk tidak akan menghasilkan apa-apa. Di dalam sebuah hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqala minha wa annal musalliya qad yusalli salah fala yuktabu lahu minha illa sudusuha wa illa ushruha." Seorang hamba yang salat, ada apa tu? Tak apa tuan-tuan pandang saya. Baik. Seorang hamba yang solat hanya akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia fikirkan di dalam solat. Terkadang orang yang melakukan solat tidak mendapatkan pahala solatnya, kecuali hanya 1/6-nya, bahkan 1/10-nya sahaja. Maknanya tuan-tuan, tu pasal saya kata dah, bila mana kita solat ni, kita solat berjemaah. Ya tuan-tuan, 27 darjat. Betul kalau kita tengok daripada solat sendirian. Tapi tuan-tuan tengok juga kat situ, artinya di situ pula penilaian pada setiap seorang solat dia berbeza-beza. Berbeza-beza. Itu yang kalau kita tengok diletakkan dekat situ berkaitan dengan khusyuk di dalam solat. Tu pasal tuan-tuan, dalam solat ni kita dilarang memakai baju yang boleh mendatangkan boleh mendatangkan hilang orang punya tumpuan kepada solat. Dah. Ini gambar, kadang-kadang gambar diletak dekat belakang ni tuan-tuan. Kita kadang-kadang terkejut. Dia duduk depan kita. Kita pun Allah. Tengok tuan-tuan tu gambar tengkorak tuan-tuan. Gambar tengkorak dayu. Betul benar dengan dayu. Ini rok kapak dulu ni tuan-tuan. Rok kapak. Entah rok kapak tak? Susah lah tuan-tuan ni. Rok kapak tu macam wing search, left hander kan. Itu jenis rok kapak tu. Tuan-tuan tak? Tuan-tuan, dia punya lagu masa dulu sedap lah. Tu pasal kadang-kadang orang solat ni, handphone dulu ada orang dia buat lagu search, lagu wing tu. Elok je kan. Senjati tengah solat Jumaat tu, tiba ringtone senjati, itu favorite imam tu. Dengar tuan-tuan, kacau betul. Tidak aku sambung dah. Gitu sekali imam cakap. Tu jadi masalah. Ni lah tuan-tuan, kalau kita tengok antaranya adalah jangan diletakkan. Tu pasal kita ni kalau ada baju tu tuan-tuan, ambil rajin lah. Kadang kita punya anak pun nasihat pada mereka, nak solat jangan pakai baju yang demikian, boleh mengganggu orang solat. Jangan. Biar kita baju tu plain pun lebih cantik. Nak putih lagi cantik. Itu yang baginda suka. Tak dinafikan warna yang lain. Kan? Putih tu memang kalau kita pakai tu tuan-tuan nak nampak, ya Allah, seronok tengok. Betul tak? Saya ni pakai baju hitam. Terus tak seronok tengok. Allahu Akbar. Baik. Kemudian kata apa lagi? Solat, dia kata apa? Seorang hamba yang solat hanya mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia fikirkan di dalam solat. Terkadang orang yang melakukan solat tidak mendapatkan pahala solatnya, kecuali hanya 1/6-nya, bahkan 1/10-nya sahaja. Baik. Tips khusyuk, tip khusus agar khusyuk di dalam solat. Ni dia tuan-tuan. Ni kita baru masuk dia punya muqaddimah baru ni, belum masuk lagi. Kita masuk hadis yang mana 247. Baik. Pertama sekali dia kata apa? Pertama sekali mengucapkan ta'awuz. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Tuan-tuan, minta berlindung kepada Allah. Minta berlindung. Tuan-tuan, tak ada boleh apa pun yang boleh menghindar kita daripada syaitan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal a'udzubillahi minasyaitonir. Itu pasal kita di dalam bila Allahu Akbar pun kita disunatkan untuk membaca ta'awuz, kan?
Dah berlindung kepada Allah, tuan-tuan. Masa solat tu lah dia kacau itu. Betul, tuan-tuan. Kadang-kadang tu telinga ni masa masa solat dia tak ada rasa gatal, tak ada rasa apa. Hidung pun sama juga. Dia tak ada rasa gatal pun. Bila kita macam ni tak ada rasa gatal pun. Tapi bila Allahu Akbar, bila kita Allahu Akbar je, tuan-tuan, dia boleh datang. Ui, dia punya ni rasa gatal. Ni kalau dapat sentuh sedap ni, dia pun buat kan. Tak, macam-macam dia datang. Itulah dia, tuan-tuan. Sibuknya di dalam solat tu. Dah. Allahumma salli ala Muhammad. Tu pasal kita kena yakni disunatkan untuk membaca ta'awuz. Dah. Kemudian yang kedua apa dia? Yang kedua adalah menghayati bacaan-bacaan di dalam solat. Ambil, tuan-tuan, ambil peluang. Macam saya pun, saya masih belajar lagi lah, tuan-tuan, berkaitan dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ambil lah, tuan-tuan. Kita dengar imam baca, tuan-tuan, kita ya Allah, baru kita rasa takut, gerun. Ini dok diam je, tuan-tuan. Dah, diam je. Padahal ayat-ayat berkaitan dengan ancaman daripada Allah. Tapi kita pasal tak tahu, pasal kita tak faham, tu jadi masalah. Hilang, tuan-tuan. Ada, tuan-tuan, kat sini pelbagai bacaan imam saya tengok. Ada, ambil lah peluang. Ada, kadang-kadang bacaan imam tu pun satu hal juga. Kan, tapi okey tadi, yang tadi okey, jangan takut. Okey. Dia dah pandang saya semacam, ustaz, kan, tak okey. Tuan-tuan, bacaan imam, dia kena ambil peduli berkaitan dengan kenalah buat lagu sikit. Tadi lagu okey. Allahumma salli. Ini kadang-kadang kita dengar tu pun kadang aku naik juga dia jadi imam ni kan. Macam tu kan. Itu pun satu hal juga. Dia jadi peranan, tuan-tuan. Dah. Azan pun baginda pilih siapa muazzin baginda. Kan? Yakni suara yang lantang, yang kuat, kan? Baik, kemudian yang ketiga itu adalah mengakui keagungan Allah dan memohon pertolongan kepadanya, yakni pertolongannya. Dan mengakui keagungan Allah. Tuan-tuan tengok macam Ali Al-Husain, tuan-tuan. Dia, kalau kita tengok antaranya, bila dia nak ambil wuduk, tuan-tuan, ambil wuduk, sahabat tengok dia ambil wuduk, biru muka. Pasal apa mukamu biru? Dia kata apa? Mu tahu tak? Bukan dia kata gitu dah. Dia kata apa? Kamu tahu tak, aku akan berhadapan dengan siapa selepas ni? Yakni dia solat. Biru ketakutan dia, tuan-tuan. Bila mana kita takut, kita makin rapat dengan Allah. Itu dia, tuan-tuan. Dan memohon pertolongan kepada Allah, tuan-tuan. Mintalah. Manusia ni kalau boleh bantu pun sampai tahap cuma bercakap, nasihat. Kita minta bantuan selalu pun, mula-mula okey, tuan-tuan, sahabat yang dekat. Lama-lama, tuan-tuan, tak. Dia macam tu je. Mu nak cakap tak. Nak cakap apa siapa ni? Dia macam tu je. Pasal apa, dah banyak sangat dah. Asal jumpa minta tolong. Tapi dengan Allah Ta'ala, kita disuruh, Allah Ta'ala suruh kita minta tolong pada dia. Datang Allah Ta'ala, tuan-tuan, bagi. Maka kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa juga keadaan ni sekarang ni, tuan-tuan tengok COVID-19 makin melambak, tuan-tuan, naik. Waliyahzubillah. Tuan-tuan, antara salah satu punca pun degil pun satu hal juga. Degil kan. Itu yang jadi masalah. Kita suruh ikut, tak nak ikut. Dah. Baik. Kemudian kata apa lagi? Mengakui bahawa manusia itu lemah dan fakir pada saat rukuk dan sujud. Tu dia. Dah. Kita itu lemah kita ni, tuan-tuan. Ada masa kena tidur, lemah lah. Siapa yang paling kuat? Orang main badan ni, Abang Sado tu. Abang Sado.
Abang Sado ni apa singkatan dia? Sasa tapi bodoh, kan? Dah, dia berkaya tu saja cakap. Jangan marah pula. Dia macam-macam lah tuan-tuan. Orang ni macam-macam dia buat. Sado tu badan-badan tegap ni tuan-tuan. Dah, dia kuat lah macam mana pun. Tak, dia kena tidur. Itu tanda lemah lah. Dah. Cuba jangan tidur. Oh, tak boleh tuan-tuan. Terus tak boleh. Memang collapse dia macam tu je. Tak, maksudnya lemah. Maknanya mengakui bahawa kita ni lemah. Tak, lemah. Tak? Dan fakir pada saat ketika mana sujud dan juga rukuk dan juga sujud. Itu dia. Dah. Kemudian yang kelima adalah pandangan tertuju pada tempat sujud kerana hati mengikut kepada pandangan. Gitu. Dah, kata apa? Yakni pandangan tertuju kepada tempat sujud. Saya tuan-tuan nak bukanlah saya ni tuan-tuan, kalau tu kita berdoa selalu tu nak minta mata ni jadi baik balik ni, mata belah kiri ni kan. Kalau tuan-tuan nak lah ni saya nampak ramai ni, tapi sebenarnya ramailah kan. Ramai. Masalahnya saya nampak dua kan. Saya nampak Haji Ramlan pun ada dua. Saya nampak Haji pun ada dua. Kitunya frog. Semualah saya nampak dua kat sini. Belah sini lah. Kalau belah kanan ni saya nampak satu. Dah. Tu pasal saya tak boleh tengok depan sangat. Tuan-tuan tak? Kalau kita tengok, bila ada macam ni tuan-tuan, kita dah tak boleh nak pandang, kita kena tempat sujud dah. Itu baiknya tu. Dah. Kalau tidak melilau kat mata tu. Sungguh. Dah. Tu pasal yakni pandangan tertuju kepada tempat sujud. Jangan pandang lain-lain. Kuatkanlah. Cuba pandang situ je tuan-tuan. Tak pandang je tempat sujud. Dah. Maka dia boleh mendatangkan khusyuk. Dah. Kerana hati tu mengikut kepada pandangan. Dia kalau sembahyang tak ikut, kalau ikut itu, tapi dia kata, ustaz, saya biarpun mata ke lain, hati tu memang kat situ. Dah, tak ada. Pandang je tu, pandang tengok orang sebelah, tak ada, tak jadi tuan-tuan. Nak kalau kita solat sendirian lagilah parah. Tuan-tuan tak? Baik, yang keenam, tidak boleh memikirkan hal-hal duniawi di dalam solat seperti makan dan minum serta keinginan yang lain. Dah. Ulama berpendapat bahawa sah solat seseorang meskipun dilakukan dengan tidak khusyuk, tetapi berkuranglah nilai dan juga pahalanya. Terima. Tak, bukan terima. Maksud sah tak solat dia? Sah solat. Tapi nilai dia itu tidaklah sama sebagaimana orang yang khusyuk. Baik, kita tengok yang mana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasira, muttafaqun alaih wa lafdhu li Muslim. Wa ma'nahu an yaj'ala yadahu ala khasiratihi. Wa fil Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna dhalika fa'lul yahudi fi salatihim. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam, ini mana hadis ni? Baik tuan-tuan. Dah. Apa nama? Hadis ni kata apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Saya risau masa kita masuk ke apa? Isyak. Lepas suku. Luar ni ke apa dah? Masya Allah, sekejapnya masa. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tuan, kita telah pun kita telah pun mengetahui berkaitan dengan Abu Hurairah kan.
dulu kita berkaitan dengan biografi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita pun telah mengenal pasti ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada? Tentu ingat tak Abu Hurairah? Bapak kucing. Tuan-tuan tak Abu Hurairah. Pasal dipanggil dengan namanya itu adalah kerana dia mengambil kucingnya, ada seekor kucing yang diletakkan, ada yang kata di dalam lengannya, ada yang menyatakan di dalam poket baju dia. Gitulah yang disebutkan. Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu banyak menghafal hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, dan di antara orang yang didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dia lepas je bagi dia doa pada dia, tuan-tuan nak, satu huruf pun dia tak lupa dah. Ada satu huruf tuan-tuan pun dia tak lupa. Allahumma salli ala Muhammad. Itu kehebatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada, dan dia di antara orang yang banyak meriwayatkan hadis. Ada Imam Bukhari dia ambil hadis daripada Abu Hurairah sahaja tuan-tuan. Berapa banyak? 800 hadis. Daripada Abu Hurairah saja 800 hadis. Banyaklah tuan-tuan. Itu dia kalau kita tengok Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dia Abu Hurairah, dia ada yang menyatakan dia sempat bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam sekitar 3 ke 4 tahun. Gitulah. Begitulah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana dia juga diwasiatkan berkaitan dengan solat witir. Ingat kan solat witir? Dia solat witir. Baik. Pertama sekali dia kata apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dengan bertolak pinggang. Itu dia kata mukhtasira. Dan di dalamnya riwayat Bukhari dan daripada Aisyah radhiyallahu anha ada penjelasan, yakni bahawasanya yang demikian itu perbuatan orang-orang Yahudi di dalam solat mereka. Tuan-tuan tengok orang Yahudi solat. Orang Yahudi solat tu bagaimana? Baik, kita tengok hal yang kita boleh ambil daripada hadis. Kata apa? Darjat hadis ini adalah sahih. Tak hukumnya haram solat dengan bercakap pinggang. Tak larangan. Isu dekat sini adalah naha. Baginda melarang. Bila kalau kita tengok melarang ni, dia ada peringkat-peringkat kan. Dia ada peringkat-peringkat. Maknanya dalam hal ini kata apa? Di situ dijelaskan larangan bagi orang yang solat meletakkan tangannya di pinggang. Hikmah daripada larangan ini agar tidak menyerupai perbuatan orang Yahudi, kerana mereka meletakkan tangan mereka di pinggang pada saat mereka itu sembahyang. Tuan-tuan nampak tak? Dalam bab ni pun kita dilarang untuk mengikut Yahudi. Sikit je tuan-tuan. Kita kena tegas dalam bab ni. Jangan kita ikut tuan-tuan. Kerana hikmah yang lain, hikmah yang lain iaitu kerana merupakan perbuatan orang-orang yang takabur dan sombong. Orang-orang Yahudi membanggakan diri mereka dan meremehkan orang lain. Menurut mereka tidak ada kaum lain yang lebih mulia daripada mereka, hingga mereka menyatakan bahawa mereka adalah kaum pilihan Tuhan. Tuan-tuan, buatlah macam mana Yahudi ni tuan-tuan. Yahudi ni tetap begitu juga. Bagi mereka ni, kita ni halal je darah. Tuan-tuan tengok bagaimana mereka ni. Yang diharapkan di dalam solat adalah khusyuk dan tunduk kepada Allah, kerana orang yang solat bererti menghadap Allah dalam keadaan berserah diri dan menjauhkan sifat sombong dan sifat yang semisalnya. Tidak boleh menyerupai apa saja yang dilakukan oleh kaum yang engkar kepada Allah, kerana menyerupai suatu kaum bererti masuk ke dalam golongan-golongan mereka. Tuan-tuan tengoklah ni, banyak tak kita ni ikut PL orang kafir? Ya tak? Banyaklah tuan-tuan. Seolah-olah kalau kita tengok kewujudan tamadun Islam tu tak wujud dah. Gitu sekali. Daripada kita tengok tuan-tuan, hiburan tak usah cakap lah. Kita kena berhenti dah ni. Kita azan lepas tu saya berhenti. Boleh tak?
ke guna. Saya stop kat sini je lah. Tuan-tuan nak, saya stop kat sini. InsyaAllah tuan-tuan nak, jadinya hadis ni kita akan jumpa pada pertemuan yang akan datang insyaAllah, yakni pada hari Ahad, hari Sabtu keempat. InsyaAllah nanti kita akan jumpa, kita akan bincang balik berkaitan dengan hadis. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan nak, jadi itu saja pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang kita perolehi, mudah-mudahan ada manfaat yang kita boleh ambil. Wallahu ta'ala alam. Yang baik, yang benar itu datang daripada Allah dan Rasul. Yang lemah itu datang daripada diri saya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih kerana perhatian. InsyaAllah berjumpa kita dalam lain-lain undangan. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah ladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.